Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak. Ustazah doakan anak-anak Ustazah semua sihat walafiat. Okey, mak ayah sihat, abang kakak adik juga sihat, insya-Allah. Baik. Pada minggu ni kita akan teruskan lagi pelajaran kita di bawah tajuk tajuk apa minggu lepas? Minggu sebelum ni Islam cara hidupku. Baik, hari ni kita nak tahu apa itu kepentingan rukun Islam dalam kehidupan kita. Okey. Apa kepentingan? Kenapa ada rukun Islam? Kenapa kita kena beriman dengan rukun Islam ni? Kenapa kita kena buat? Okey, jawapan dia ada di sini. Baik. Anak-anak boleh rujuk buku buku teks muka surat 82. Okey, 82. Okey. Kita akan baca nota ini bersama-sama. Kamu boleh ikut bacaan Ustazah nah. Okey. Baik. Kenapa rukun Islam ni penting dalam kehidupan kita? Okey, yang pertama kita kena faham ini adalah panduan untuk kita semua. Panduan nah. Okey, panduan untuk kita semua. Bila adanya rukun Islam ni, maka apa yang kita buat ialah, okey, anak-anak tengok nah. Yang pertama, kita menyembah hanya kepada Allah. Kita tak sembah benda lain. Kita tak sembah makhluk. Kita tak percaya kepada benda lain. Kita hanya percaya kepada Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah mentaati perintah Allah dan Rasul. Mentaati perintah Allah dan Rasul. Okey. Baik, dengan adanya rukun Islam ni kita diperintahkan untuk apa? Solat. Okey. Mengeluarkan zakat, berpuasa, menunaikan haji. Semua itu adalah suruhan daripada Allah. Bukan semata-mata sekadar kosong sahaja. Ada sebab Allah suruh tu supaya kita taat kepada perintah Allah. Baik, seterusnya ialah yang ketiga, berakhlak mulia. Okey, berakhlak mulia. Okey, orang yang solat ni orang yang berakhlak. Orang yang melaksanakan segala perintah Allah ni orang yang berakhlak. Sebab apa berakhlak? Sebab kita ikut apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan. Yang penting tu. Tinggalkan perkara yang Allah larang. Baik, seterusnya yang keempat, melatih diri bersabar. Yang ni penting nah. Sampai saat sekarang kita dilatih untuk menjadi seorang yang sabar dalam keadaan pandemik ni. Nak keluar rumah tak boleh, nak jalan-jalan tak boleh kan. Semua ni menuntut untuk kita bersabar. Okey. Contoh kalau dalam rukun Islam yang menuntut kita bersabar apa dia? Saya bagi contoh menunaikan haji. Nak tunaikan haji ni di mana anak-anak? Di Mekah Al-Mukarramah. Jauh ke dekat? Jauh anak-anak. Okey, nak sampai sana. Lepas tu waktu kita sampai pula tu dengan keadaan orang yang ramai dari seluruh dunia kan hadir untuk menunaikan haji. Jadi memang perlukan kesabaran, tak boleh berebut, kena bertolak ansur kan. Macam itulah. Baik, seterusnya anak-anak, menyihatkan tubuh badan. Okey. Apa dalam rukun Islam? Rukun Islam yang mana yang berkaitan ni? Menyihatkan tubuh badan. Ada banyak. Antaranya adalah solat. Solat tu adalah satu senaman lah untuk kita kan. Boleh sihat tubuh badan. Lagi apa lagi? Puasa kan. Puasa. Perut kita ni kalau kita tak puasa, hari-hari kita nak makan. Tiap waktu kita nak makan. Betul tak? Tapi bila puasa, perut kita akan rest. Rest daripada bergerak dan juga bertindak balas. Akan sihatkan tubuh badan kita. Okey. Itu contoh ibadah yang menyihatkan tubuh badan. Haji juga menyihatkan tubuh badan. Kita sa'i, kita buat tawaf. Tu semua tu menyihatkan badan. Okey. Baik, seterusnya ialah tanda bersyukur. Okey. Kepentingan rukun Islam dalam kehidupan kita ni adalah sebagai tanda kita bersyukur. Okey. Allah tak jadikan kita biar kita tanpa ada hala tuju. Tapi ada taklifan, ada amanah, ada tanggungjawab yang kita perlu lakukan sebagai hamba supaya kita
bersyukur atas apa yang Allah dah bagi dekat kita. Alhamdulillah. Selalu ucap Alhamdulillah sebagai tanda kita bersyukur. Yang seterusnya anak-anak adalah memupuk sikap suka membantu. Kenapa tidak? Islam ni memang sangat suruh kita, sangat mengajak kita untuk saling bantu-membantu. Okey? Baik. Macam keadaan sekarang kan, kalau kita tengok jiran kita tak mampu kan, kita ada makanan lebih, kita bagilah dekat jiran kita, kita share kan, ataupun kawan-kawan kita ke kan. Tu adalah tanggungjawab kita supaya kita saling membantu. Okey? Bantu atas perkara kebaikan, bukan atas perkara yang tidak baik. Okey? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Okey? Bukan membantu untuk perkara-perkara yang tak baik. Baik, yang terakhir adalah menghubungkan silaturrahim. Bagaimana nak menghubungkan silaturrahim ni anak-anak? Dalam keadaan pandemik, nak balik kampung tak boleh, nak berjumpa secara bersemuka tak boleh. Tapi Alhamdulillah Allah ilhamkan kepada hamba-hamba dia ni macam-macam cara. Antaranya, ni walaupun anak-anak tak boleh jumpa ustazah tak boleh jumpa anak-anak, ustazah boleh dengar suara anak-anak kan? Hantar hafazan ustazah boleh dengar. Okey, ni ustazah bercakap ni, anak-anak boleh dengar suara ustazah kan? Ataupun kita ber-Google Meet, kita berjumpa secara maya. Tu semua ilham daripada Allah. Allah bantu kita, Allah tolong kita kan? Hasil daripada doa kita, usaha kita, insya-Allah. Baik, anak-anak. Okey, kenapa kita wajib beriman ataupun melakukan perkara yang ada dalam rukun Islam ni? Pasal apa? Supaya kita dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, nak berjaya di dunia pun kena pegang dengan rukun Islam ni, kena buat tiap-tiap hari, kena tinggalkan apa yang Allah tak bagi. Nak berjaya di akhirat pun sama juga, mesti buat. Nama dia pun rukun. Rukun ni makna dia apa? Perkara yang kita mesti buat, wajib buat. Okey, baik, jelas ya anak-anak? Jelas nak? Okey, ustazah harap anak-anak faham dengan penerangan ustazah ni. Okey, untuk muka surat 83. Okey, muka surat 83. Okey, yang ni kita baca sama-sama nah. Okey. Saya seorang muslim yang taat. Bila kita kata kita ni hamba Allah, kita nak jadi hamba yang baik kan, kita mesti taat apa yang Allah suruh. Apa dia amalan-amalan yang kita perlu buat? Adalah melaksanakan kelima-lima rukun Islam yang Allah amanahkan dekat kita ni. Yang pertama, syahadah. Yang tak boleh lagi mengucap 2 kalimah syahadah, latih selalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksud dia pula? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua adalah Shad lam alif ta. Apa dia Shad lam alif ta tu? Solat, belajar solat dengan sempurna. Kemudian tidak meninggalkan solat. Yang ketiga apa dia anak-anak? Melatih diri bersabar ni. Jaga pemakanan. Kita kena puasa. Hari ni ada tak orang yang berpuasa? Kalau ada orang yang berpuasa, anak-anak ustazah yang berpuasa, tahniah. Alhamdulillah. Kita rehatkan perut kita, dan kita latih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Baik, seterusnya anak-anak adalah zakat. Apa itu zakat? Zakat ni adalah selalu bersedekah lah. Maksudnya kalau dalam Islam kita ada zakat harta kan, zakat pendapatan, zakat pertanian dan sebagainya, kena tunaikan. Sebab bukan semua harta yang ada pada kita tu adalah milik kita kan, tapi dalam rezeki kita, dalam harta kita ada milik orang lain yang memerlukan. Kita kena share. Ni adalah memupuk sifat untuk kita saling bantu membantu. Baik, yang terakhir adalah haji. Menunaikan haji ni rukun Islam yang kelima. Bagi yang mampu.
Yang tak mampu tak apa. Okey, tapi kita kena ada usaha. Usaha untuk apa? Menabung dari kecil. Okey. Sebab nak pergi menunaikan haji ni bukan menggunakan kos yang sedikit tau anak-anak. Kos dia banyak. Okey, jadi kita kena mula menabung. Menabung daripada hari ni. Okey. Macam sekarang ni pun anak-anak boleh menabung kan. Tak perlu membazir kan. Okey. Kemudian kita usaha juga untuk belajar tentang ibadah haji. Apa itu ibadah haji? Bila kita tunaikan? Apa rukun dia? Dah kita kena dah ambil tahu dah, walaupun kamu baru tahun 1. InsyaAllah kita sama-sama doa. Okay, moga kita direzekikan Allah untuk menunaikan rukun yang kelima ni. Ustazah pun tak pi lagi. InsyaAllah sama-sama kita doa. Okey, baik. Ustazah rasa sekadar itu dahulu penerangan daripada Ustazah. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk sesi tutorial.